Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan melihat kepada bahagian yang terakhir, itu yang keempat, berkaitan dengan teori kuantum cahaya. Jadi, kita akan melihat kepada sifat kedualan gelombang zarah. Apakah itu maksudnya sifat kedualan? Jadi, kita lihat pertama, sinaran elektromagnet seperti cahaya dikatakan bersifat gelombang kerana menunjukkan fenomena pembelauan dan interference. Jadi gelombang mesti ada sifat pembelauan dan juga interference. Dan yang kedua, objek seperti guli dikatakan bersifat zarah kerana memiliki momentum dan tenaga kinetik serta boleh berlanggar antara satu sama lain. Jadi makna kata, sifat gelombang mesti ada pembelauan dan interference. Zarah pula mesti ada momentum dan tenaga kinetik. Juga bila dah ada momentum, zarah tersebut mesti ada jisim. Kalau tak ada jisim, mana boleh ada momentum kan? Okey. So itu beza antara gelombang dan juga zarah. Okey. Jadi sifat kedua gelombang zarah, menurut fizik klasik, dua kategori fenomena. Okey, sekali lagi zarah iaitu objek kecil seperti peluru, elektron, proton, neutron mempunyai jisim dan mematuhi hukum Newton. Okey, kita jumpa ya. Okey, yang kedua, gelombang. Sekali lagi, gelombang bergerak melalui pembukaan atau penghalang pembelauan gelombang dan sebahagian gelombang gangguan. Yang gelombang gangguan ni yang kita sebut sebagai interference. Okey. Okey, so gelombang gangguan adalah interference. Jadi, menurut teori ataupun saintis yang bernama Louis de Broglie, dia kata kedua-duanya mempunyai sifat yang saling eksklusif. Eksklusif maksudnya mereka saling bertukar lah. Maksudnya zarah boleh menjadi gelombang, gelombang juga boleh menjadi zarah. Itu dia. Pelik kan? Alright. Itu zarah bersifat sebagai gelombang. Dan yang kedua, gelombang bersifat sebagai zarah. Itu maksud eksklusif. Okay. Right. Kita teruskan. Okey, contohlah. Okey, contoh gelombang adalah foton. Kita dah bincang tadi. Contoh zarah adalah elektron. Okey. Sebenarnya foton juga, dia sebenarnya juga cahaya tadi kan. So, cahaya, dia datang sebagai paket-paket, kita anggap dia sebagai zarah. Tapi kita tahulah cahaya ni dia boleh mengalami pembelauan interference. Jadi foton juga boleh jadi gelombang. Pada masa sama dia juga adalah zarah. Ini yang pelik sikit ni, elektron. Elektron ni dia memanglah dia bersifat zarah sebab dia ada jisim, dia ada momentum kan. Tapi dia juga akan bersifat sebagai gelombang. Macam mana? So kita akan tengok kejap lagi macam mana nak membuktikan bahawa elektron adalah bersifat zarah. Okey. Okey, seterusnya cahaya sebagai gelombang mengalami pantulan, pembiasan, pembelauan dan interference. Okey, ini contohlah interference. Ini pembelauan. Okey. Ini adalah corak interference. Okey. Ini adalah sifat cahaya lah. Dia boleh mengalami apa ni? Dia bersifat apa tu? Kita panggil apa sebagai gelombang melintang. Okey, cahaya sebagai gelombang melintang. Okey. Jadi cahaya sebagai foton, okey. So kita tidak akan dapat melihat kesan pembelauan atau interference jika okey. Jadi kalau kita kata cahaya sebagai foton, okey, foton tu adalah zarah kan. Jadi sudah sepatutnya kita tak dapat melihat kesan pembelauan atau interference. Okey. Tapi ini pula kalau kita tengok contoh, okey. Contohnya kalau zarah, dia maksud dia ni, kalau zarah dia tak akan boleh melalui celah kan. Tapi apa yang berlaku ialah kejap lagi kita akan buat eksperimen. Zarah juga boleh mengalami apa? Corak interference ataupun corak pembelauan. Okey. Jadi foton adalah satu paket sikit tenaga atau kuanta bagi suatu sinaran elektromagnet. Okey. Alright. So kita tengok kepada poin seterusnya ialah pada tahun 1924 Louis de Broglie. Louis de Broglie yang meninggal pada tahun 1987, masih baru lagi lah. Seorang ahli fizik kuantum telah mengemukakan hipotesis yang menyatakan bahawa semua zarah boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang.
Jadi dia telah buktikan, dia telah membuat eksperimen. Okey. Jadi, apa yang dia kata ialah kedualan gelombang zarah adalah fenomena di mana dalam keadaan tertentu zarah mempamerkan sifat-sifat gelombang dan dalam satu lagi keadaan gelombang mempamerkan sifat-sifat zarah. Tetapi kita tidak dapat melihat kedua aspek tingkah laku secara serentak. Dia boleh berlaku pada dua situasi yang berbeza. Okey. Jadi zarah mempamerkan sifat gelombang, jadi dia sebenarnya bergantung kepada lambda ataupun panjang gelombang. Kemudian untuk gelombang mempamerkan sifat-sifat zarah, dia bergantung pada jisim. Bergantung pada jisim lah. Okey. Jadi, kita tengok pula, Louis de Broglie mengemukakan hipotesis yang menyatakan bahawa semua zarah boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Namun, secara eksperimen, zarah yang mempunyai jisim besar adalah sukar untuk menunjukkan ciri-ciri gelombangnya. Macam guli, macam bola, susah-susah lah. Memang tak boleh lah. Okey. Tapi Louis de Broglie dia meramalkan ciri-ciri gelombang boleh ditunjukkan oleh zarah ringan seperti elektron, proton dan neutron di mana mereka mempunyai jisim yang sangat-sangat kecil. Kan? Okey? Right. Jadi menurut teori kuantum, ni saya cara nak buktikanlah. Menurut teori kuantum, sinaran elektromagnet foton bagi panjang gelombang lambda mempunyai tenaga. So kita dah belajar kan? So tenaga itu ialah formula dia E sama dengan HF. Okey, sebelah kiri tu kan. So E sama HF dan kita gantikan F dengan C over lambda. So kita ada formula E sama H C over lambda. Yang mana kita dah tahu H adalah pembalas Planck, C ialah laju cahaya dalam vacuum, lambda adalah panjang gelombang. Okey. Menurut teori Einstein tentang relativiti khas yang kita belajar masa tenaga nuklear itu, kita ada formula apa? Tenaga E yang berjisim M bagi satu jisim M diberi oleh persamaan E sama MC kuasa 2 kan. Di mana M tu ialah jisim, jisim yang kita panggil cacat jisim. C tu ialah laju cahaya. Jadi, bila kita samakan antara persamaan 1 dan 2, so HC over lambda sama dengan MC kuasa 2. So, bila kita potong, kita akan dapat MC sama dengan H lambda. Okey. MC sama dengan H lambda. Yang mana M ni ialah jisim darah laju. So, jisim darah laju sebenarnya ini adalah apa? Momentum kan? So, ini adalah momentum. Momentum ni hanya dipenuhi oleh zarah kan? Zarah mempunyai momentum sebab dia ada jisim. Okey, so apa yang Lilibro buat ialah dia bergabungkan persamaan ni. Dia kata momentum P bersifat zarah. Tadi cikgu katakan momentum dia bersifat zarah. Zarah mesti ada momentum bagi foton dan panjang gelombang lambda sifat gelombang diberi oleh persamaan. Jadi P sama MC. Okay, nampak? P sama MC sama dengan H over lambda sama yang tadi kan. So ni khas untuk foton. Sebab laju dia ialah laju cahaya kan. Kemudian zarah pula untuk zarah dia kata dia gunakan MV. MV tu ialah P kan sama dengan H lambda yang digunakan untuk zarah. Jadi, dia dah buat kesimpulan lambda adalah H over P. So, ini yang kita panggil sebagai lambda di panjang gelombang de Broglie. Okey. Ini satu perkara yang penting lah. Yang kita ada formula tambahan kita lah. Lambda sama dengan HP. H bahagi P untuk menunjukkan formula bagi panjang gelombang de Broglie. Okey. Alright. Kita ulang sikitlah. Sekali lagi lah statement ni. Bagi momentum P bagi foton dengan panjang gelombang lambda diberi oleh sekali lagi P sama dengan MC sama dengan H over lambda. Oleh itu foton bersifat seperti zarah yang mempunyai momentum. Okay. Sudah kita tahu dah. So kita dah setujulah. Zarah foton dia jadi zarah sebab dia mempunyai momentum. Okay. Alright. Okey, yang seterusnya kita pergi pada yang kedua, P sama MV sama H over lambda untuk zarah. Jadi kita gabungkan, so ini yang kita tadi lah. So lambda adalah bersifat gelombang, P adalah bersifat zarah, yang mana persamaan ni menunjukkan panjang gelombang de Broglie. Alright.
Difahami kan? So formula lambda equals to H over P. Okey, hubungan antara momentum satu zarah P dengan panjang gelombang lambda adalah lambda sama H over P yang kita baru buat tadi. Semakin besar momentum zarah, semakin pendek panjang gelombang. Kita tengok persamaan ni lah. Okay. Maknanya bila momentum semakin besar, lambda semakin pendek. Bila P momentum semakin bertambah, semakin tinggi, maka lambda semakin pendek. Okey. Oleh sebab nilai momentum zarah boleh ditentukan dengan P sama mv, maka lambda jadi H bahagi mv. Yang mana M tu ialah jisim zarah, V tu ialah hal laju zarah. Okey, so tambahan lagi lah formula. Okey, so sifat kedualan zarah disebabkan nilai H sangat kecil, zarah yang berjisim besar akan mempunyai panjang gelombang de Broglie yang terlalu pendek untuk dikesan. Maknanya zarah yang jisim besar, maksudnya kalau M besar, kita tengok formula tadi kan. Sekejap. So panjang gelombang yang panjang, so daripada persamaan ni lah lambda sama H over mv. Maknanya kalau apa tadi H ni kecil kan. So H ni selalu kecil. Jadi zarah yang berjisim besar, akan memberikan lambda yang kecil. Betul tak? So akan mohon lambda yang pendek. Sekali lagi. Dengan H kecil. Okey, H kecil. Okey, H kecil. So bila M besar, contoh macam guli kan. Bila M besar sebab dia bawah kan. Jadi secara tak langsung lambda akan jadi pendek. Okey. Jadi kesan dia, panjang gelombang yang panjang akan menunjukkan kesan berlawan yang lebih jelas. Jadi panjang gelombang yang panjang akan menunjukkan kesan berlawan yang lebih jelas. Oleh itu, ciri gelombang tidak dapat diperhatikan bagi zarah berjisim besar kerana panjang gelombang pendek. Maksudnya, kalau kita nak kesan berlawan jelas, lambda kena panjang kan? Supaya barulah kita dapat melihat kesan pembelawan berlaku, maka menunjukkan dia akan menjadi gelombang. Jadi ciri gelombang tidak dapat diperhatikan bagi zarah berjisim besar. Jadi kita tak boleh gunakan guli itulah untuk menyokong sifat kedualan gelombang zarah. Sebab guli berjisim besar. Jadi lambda dia akan jadi pendek. Okey. Okey. Jadi elektron dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah kerana menunjukkan sifat zarah dan sifat gelombang. Jadi kita kena buktikanlah. Mengikut Louis de Broglie, elektron boleh jadi elektron tu sebenarnya ialah zarah kan sebab dia ada jisim. Tapi pada masa yang sama juga, dia juga boleh bersifat gelombang. Kita dah tahulah cahaya tak masalah. Cahaya juga mempunyai kedua sifat gelombang sebab cahaya memang dah boleh mengalami interference, pembelauan dan kita baru belajar bahawa cahaya itu sebenarnya adalah foton yang didatangkan secara diskret kan. Maknanya dia adalah bersifat zarah. Okey. Jadi sifat kedualan ini juga dimiliki oleh semua jenis sinaran dalam spektrum gelombang elektromagnet dan juga zarah subatom seperti proton dan neutron. Dia mesti kecil lah. Dia punya jisim dia lah. So kita boleh ambil elektron, proton ataupun neutron. Okey, sifat kedualan zarah, kita pakai formula ni dalam lampu teks. Jadi, tenaga cahaya dipindah dalam bentuk paket tenaga yang dikenali sebagai foton. So, ini formula yang kita dah belajar lah kan. Maksudnya E sama HF. Yang mana E ni bergantung pada frekuensi. H adalah pembalapan, F adalah frekuensi gelombang cahaya. Untuk gelombang elektromagnet, hubungan kelajuan gelombang C dengan panjang gelombang lambda. So, kita ada formula ni. F sama C over lambda. Jadi kita gantikan, so kita dapat E sama dengan HC over lambda. Okey, ini menunjukkan apa? Sifat kedualan lah. Okey. Okey, kita berhenti kat sini dulu. Okey, insyaAllah lepas ni kita akan lihatlah lebih lanjut macam mana kita nak membuktikan kalau kita, macam mana Louis de Broglie dan saintis telah membuktikan bahawa elektron sebenarnya adalah bersifat gelombang. Okey, so kita tunggu. So, kita berhenti di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.